Cara menulis ulasan. Baiklah, sebelum tu kita tengok dulu apa itu ulasan. Ulasan, saya beri penerangan tentang ulasan. Ulasan adalah karangan yang berada pada kertas 1/C. Baiklah, di sini untuk menulis karangan ulasan, pelajar perlu kenal pasti jenis bahan rangsangan. Untuk ulasan akan diberikan bahan rangsangan sama ada dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk iklan. Seterusnya, setelah mengenal pasti jenis bahan rangsangan, pelajar perlu memahami bahan rangsangan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Di sini saya ingin kongsikan tips bagi menghasilkan ulasan yang cemerlang. Apa yang perlu pelajar lakukan untuk membina ulasan yang cemerlang? Pelajar perlu menggunakan, yang pertama, menggunakan tanda baca dan penada wacana yang betul. Yang kedua, kemukakan isi tersurat, yakni isi yang terdapat pada bahan rangsangan, dan isi tersirat, yakni huraian terhadap isi tersurat yang sesuai dengan bahan. Seterusnya, menyediakan ulasan idea yang jelas. Yang keempat, menggunakan ayat yang gramatis dan lengkap. Maknanya pelajar perlu mengarang ataupun menggunakan ayat dengan keadaan yang tersusun dan penggunaan kata yang tepat. Seterusnya, pelbagaikan kosakata. Dan yang terakhir sekali, meminimumkan kesalahan bahasa dalam ulasan. Caranya, setelah selesai buat karangan ulasan, pelajar perlu menyemak sama ada kesalahan dari segi bahasa dan juga kesalahan kata. Jadi, di situ secara tidak langsung pelajar dapat meminimumkan kesalahan dalam ulasan. Baiklah. Di sini saya berikan contoh karangan, contoh soalan berkaitan dengan ulasan. Apa yang perlu pelajar lakukan? Yang pertama, setelah mendapat bahan rangsangan, pelajar perlu untuk membaca arahan soalan. Di sini saya bacakan soalan. Lihat poster di bawah ini dengan teliti. Kemudian, ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Maknanya, untuk ulasan, pastikan pelajar mengarang sekurang-kurangnya 80, paling kurang 80, dan mesti tidak lebih dari 100 patah perkataan. Jadi, kena beringat. Untuk karangan ulasan, ringkasan ataupun rumusan, pastikan pelajar menggunakan ayat yang tepat dan padat tanpa perlu memberikan huraian yang panjang dalam satu-satu ayat. Baiklah. Kita lihat pada poster ini. Poster ini berkaitan dengan pemakaian tali pinggang kereta. Di sini diberikan 3 isi dan ketiga-tiga isi ini merupakan isi-isi tersirat dan perlu digunakan dalam karangan ulasan. Saya bacakan isi yang pertama. Pakai tali pinggang kereta dengan kemas. Isi yang kedua, pemakaian tali pinggang kereta mengelakkan hentakan kuat dan tercampak akibat kemalangan. Dan yang ketiga berkaitan dengan penguatkuasaan peraturan. Jika sekiranya didapati melakukan pemandu itu
ataupun penumpang melakukan kesalahan tidak memakai tali pinang kereta, boleh dikenakan kompaun sehingga 300 RM300. Okey, kita tengok kepada cara untuk menulis rangka ulasan. Okey, apa yang perlu pelajar lakukan setelah mengenal pasti isi tersurat? Okey, kena bina dahulu pendahuluan. Pastikan pendahuluan yang dibina itu dalam satu ayat. Okey, bina dalam satu ayat sudah memadai. Okey, di sini pendahuluannya, pemandu dan penumpang perlu memakai tali pinggang keledar apabila menaiki kenderaan. Okey, ringkas dan padat. Okey, seterusnya kita pergi kepada isi tersurat dan isi tersirat. Okey, untuk isi tersurat, pelajar perlu mendapatkan daripada bahan rangsangan. Manakala isi tersirat, ianya menghuraikan lebih lanjut isi tersurat. Okey, boleh nyatakan sama ada nyatakan contoh ataupun nyatakan kesan daripada isi tersurat yang telah dinyatakan ataupun yang telah dikenal pasti. Okey, untuk soalan ini, okey, isi tersurat yang pertama, kita hanya ambil sahaja daripada bahan rangsangan tadi. Okey, tali pinggang keledar mestilah dipakai dengan kemas. Okey, ini idea ataupun isi yang pertama. Okey, untuk isi yang tersirat, okey, di sini kita nyatakan kesan. Okey, kesan daripada atau kesan ataupun akibat daripada tidak memakai tali pinggang keledar yang kemas. Okey, jika tidak dipakai dengan betul ataupun dengan kemas, apa yang berlaku? Kesannya tali pinggang itu boleh terwujud dengan sendirinya. Okey, kita nyatakan di sini kesan daripada pemakaian yang tidak kemas boleh mengakibatkan tali pinggang yang dipakai itu terlucut. Okey, dan terlucut dengan sendiri. Okey, ini untuk isi yang pertama. Okey, kita lihat kepada isi yang kedua. Okey, diikuti, okey, kena letak penanda wacana. Okey, letak saja paling mudah selain itu. Okey, selain itu, tali pinggang keledar juga dapat mengelakkan pemandu dan penumpang mengalami hentakan kuat atau tercampak ketika kemalangan. Maklumat ni telah diberikan dalam poster. Cuma hanya pelajar perlu hanya letakkan penanda wacana selain itu. Okey, di sini kita nyatakan kesan. Okey, kesan. Kesan di sini, keadaan ini dapat mengurangkan risiko korban nyawa, korban jiwa semasa berlaku kemalangan. Okey, jika kita bagikan kesan daripada pemakaian tali pinggang keledar, di sini dapat mengelakkan berlakunya kematian akibat dari kemalangan. Okey, kita dapat kurangkan risiko kematian. Bila kita pakai tali pinggang keledar, kesan dia dapat kurangkan kadar kematian. Okey, itu kesan. Okey. Seterusnya, kita berikan isi yang ketiga. Letak penanda wacana seterusnya. Okey, seterusnya penumpang boleh dikenakan denda sehingga ringgit Malaysia 300 jika tidak memakai tali pinggang keledar. Okey, kesan daripada peraturan ataupun denda daripada RM300 ini, kesan dia untuk isi tersirat yang ketiga, kesannya dapat melahirkan pemandu dan penumpang yang lebih peka dan menghargai nyawa. Kesan daripada peraturan. Okey, di sini biasanya kita letak oleh itu, penanda wacana oleh itu. Paling mudah, paling ringkas, oleh itu. Ataupun letak kesimpulannya.
Okey, kita perlu memanfaatkan, okey, pendapat kita ni nyatakan pendapat. Okey, kita perlu memanfaatkan ciri-ciri keselamatan yang ada pada kenderaan kerana malang tidak berbau. Okey, di sini kita letak peribahasa yang berkaitan dengan persoalan. Okey, malang tidak berbau. Okey, kena pakai tadi pinggang keledar. Ataupun kita boleh nyatakan peribahasa kita boleh katakan kat sini, oleh itu kita perlu memanfaatkan ciri-ciri keselamatan sedia ada kerana bagi mengelakkan kemalangan jiwa. Titik. Kalau kita dah tak ada idea, kita tak ada idea untuk nyatakan peribahasa yang sesuai, kita hanya akhiri ayat kita dengan ayat pernyataan saja. Okey, ayat penyata saja itu sudah memadai. Okey, dah selesai untuk rangka ulasan. Okey, di sini saya sertakan ulasan yang lengkap. Okey, sediakan ulasan sama ada dalam satu perenggan ataupun dalam 3 perenggan. Okey, sudah memadai jika sekiranya pelajar sediakan ulasan yang lengkap dalam satu perenggan. Okey, masukkan pendahuluan. Okey, lepas tu huraian, isi tersurat, tersirat dan diakhiri dengan penutup. Okey, itu sahaja. Sekian dari saya untuk penerangan berkaitan dengan karangan ulasan. Sekian, terima kasih.